Okey, Datuk Seri. Pertama sekali melihat kepada keyakinan yang dilontarkan oleh pihak Pakatan Rakyat, waktu utamanya PKR Rafizi Ramli mengenai kawasan Parlimen Pandan. Saya yakin kalau mampu untuk menang di kawasan yang mana Datuk Seri telah pegang sejak lamanya, sudah mengukuhkan kedudukan. Bagaimana reaksi Datuk Seri melihat kepada kenyataan tersebut? Saya baca apa yang diperkatakan oleh beliau dan juga ni setengah golongan dengan perasaan yang cukup tenang. Bagi saya ini hak dia, dan lagipun sebelum ni pun saya terdengar juga ada ura-ura yang menyatakan bahawa beliau akan bertanding. Bagi saya, siapa saja yang bertanding, tak kisah dari mana parti sekalipun, itu memang hak dia. Itu memang hak seseorang. Tahun sudah bila saya ditanya tentang sama ada saya akan bertanding atau tidak, saya pun cakap itu hak saya. Logik itu sama. Okey. Melihat dari segi kenyataan yang reply Datuk Seri pun bercakap mengenai hak untuk bertanding. Okey, sekarang kalau kita bercakap mengenai kedudukan dalam gelanggang apabila kita bertanding, bagaimana Datuk Seri melihat kepada kedudukan Datuk Seri sendiri? Biasanya dalam mana-mana satu pertarungan politik khasnya, sepanjang kerjaya politik saya selama ini, saya jarang-jarang buat penilaian peribadi khasnya sebelum menjelangnya sesuatu pertarungan. Itu bukan sifat saya. Dulu pun macam tu, sampai sekarang pun macam tu juga. Ya, sama ada untuk pemilihan parti ataupun pilihan raya umum. Bagi saya logiknya senang. Sebab kalaulah saya membuat penilaian yang memihak pada diri saya, maka orang akan kata masuk bakul angkat diri. Kalaulah saya buat sesuatu yang konservatif, tidak semestinya sesuatu yang negatif, tapi sesuatu yang konservatif. Orang lain kata pula mungkin ini kurang confident nampaknya. Jadi keadaan semacam ini saya rasa kita memang tak boleh pandang sepi, ya. Mana-mana individu ataupun golongan khasnya di kalangan pengundi kita yang tidak bersuara, sebab yang bersuara lantang khasnya di laman web sekarang, di media baru, ataupun di lembaran mana-mana pun, itu memang ada, ya, memihak pada pihak saya, pihak lain, itu ada. Tetapi yang mustahak sekali saya rasa, kita biarlah rakyat yang buat penilaian tertakluk kepada apa? Itu yang mustahak, yang saya nak menyentuh sedikit. Penilaian tentang prestasi seseorang dengan fakta, bukan dengan gembar-gembur, ya. Yang keduanya, selama ini saya nampak juga di Pandan sendiri pun, ya, ini tak termasuklah kawasan yang lain. Di Pandan, di bumi Pandan ni pun, setiap kali bila ada saja PRU, calon-calon yang dicalonkan itu, sebelum bertarung, memang macam-macam janji ditaburkan. Dan ada yang kata biarpun dia kalah nanti, dia akan teruskan perjuangannya, dia teruskan hikmatnya. Tapi malangnya sesudah tertewas, muka hidung pun tak nampak. Itu pun masih lagi saya ingat. Dan saya haraplah apa yang rakyat, tak kisah rakyat yang memihak kepada siapa, ya, yang mengundi BN ke, bukan BN ke, ataupun mana-mana pihak pun, mereka ni
mereka ni apa yang mereka harapkan tu bukanlah orang politik yang bermusim. Saya kata orang politik yang bermusim maksudnya orang politik yang hanya muncul ya menjelang pilihan raya, ataupun dia tu semata-mata untuk bertanding sahaja. Itu memanglah saya harapkan. Saya cakap sedemikian rupa bukanlah saya merujuk pada mana-mana individu, tapi secara umum lah. Inilah satu-satunya yang kadang-kadang saya terdengar ada juga ya rungutan ataupun rintihan di kalangan rakyat yang sendiri cakap si anu yang pernah cakap gini, lepas itu tak nampak pun. Jadi inilah satu-satunya fenomena, senario yang cukup ketara ya di grassroots, di peringkat akar umbi. Speaking of grassroots, Datuk Seri, saya kenyataan yang dilontarkan seperti kalau kita hendak menawan Putrajaya, Parlimen Pandan perlu kita pegang dulu. Bagaimana Datuk Seri melihat base kepada kenyataan tersebut? Saya memang rasa kagum lah dengan slogan ataupun laungan sedemikian rupa. Rupa-rupanya ianya membawa pengertian yang cukup istimewa ya, kepada Pandan. Seolah-olah Pandan lah menangkalah di Pandan yang akan menentukan sama ada ni pihak Pakatan Rakyat akan menawan Putrajaya. Tapi saya pun tak pastilah sama ada laungan yang sama juga dilaung-laungkan di kawasan parlimen yang lain. Itu pun saya rasa mungkin juga. Sebab dulu pun saya masih ingat lagi setiap kali kawan saya YB Kit Siang misalnya, Lim Kit Siang pun pernah juga melaung-laungkan kononnya PRU yang akan tiba akan merupakan PRU yang paling sengit, paling hebat ataupun paling kotor. Itu pernah berulang kali ya disebut-sebut. Setiap kali perkataan paling itulah yang disebut-sebut. Ya. Okey, Datuk Seri terkenal persepsi terhadap Datuk Seri kalangan masyarakat melihat Datuk Seri seorang yang secara umumnya seorang yang berprinsip. Okey. Menjelang PRU, Datuk Seri bin perceive atau dilihat seorang antagonis di dalam MCA. Atas tiket apa Datuk Seri nanti bertanding di kawasan Parlimen Pandan ini? Sebenarnya untuk menjawab soalan saudara atas tiket apa, setahu saya sekarang ni sampai sekarang pun ni pihak BN tak pernah buat sebarang pengumuman pun, dan lagi pun senarai calon saya dengar lah desas-desus kononnya masih lagi diproseskan. Itu memang hak pihak BN. Tetapi saya pernah tegaskan sebelum ini bahawa saya tetap akan bertanding, tapi saya tak sebut atas tiket mana. Itu yang saya ingat, yang pernah saya cakap. Sebab itu pun hak saya. Berbalik pada soalan saudara tadi, sama ada saya akan bertanding atas tiket BN ataupun tiket apa, saya rasa pengumuman itu mungkin belum sampai masa lagi nak diumumkan. Sebab kalaulah saya cakap sekarang ni beria benar saya akan bertanding atas tiket BN, nanti disalah tafsir pula saya ni jam tegan ataupun saya ni buat kesimpulan secara melulu. Itu tak kena. Dan kalaulah saya cakap yang lain pun, saya rasa tidak semestinya ianya sejajar dengan perkembangan semasa. Dan bagi saya yang mustahak sekali, bukanlah saya kena layan semua desas-desus yang pelbagai ini. Kalaulah setiap hari kita nak layan
desas-desus saja. Ni dalam Twitter, dalam Facebook banyak tu. Dan lagi pun masa kita memang terhad. Sebab cuba bayangkan, kalaulah saya ni tak perlu nak tabur hikmat, tak perlu nak jenguk masalah yang dihadapi oleh rakyat di Pandan, memang ada ruang sikit untuk melayan semua ni. Tapi kalaulah saudara tahu kaedah saya buat kerja saya, baik ada PRU maupun tiada PRU, memang jadual saya setiap hari memang penuh dengan di program di kawasan dan juga temu janji dengan rakyat. Jadi saya rasa ini adalah tertakluk pada prioriti ataupun keutamaan yang saya berikan. Tetapi Datuk Seri tetap akan bertanding pada pilihan raya. Ya. Sebab kata tu dikotakan. Itulah satu-satunya prinsip yang saya pegang selama ini. Dan pada masa sama Datuk Seri berdasarkan kepada sumber dalaman yang saya terima, Datuk Seri memang dilihat sebagai seorang yang apa yang disebut sebagai winnable candidate di kawasan Parlimen Pandan. Jadi Datuk Seri melihat kepada kenyataan tersebut, yang penting adalah Datuk Seri buat kerja. Itu adalah apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri, sama ada winnable candidate dan Datuk Seri akan tetap bertanding pada pilihan raya umum ke-13. Kempen Datuk Seri bagaimana? Bagaimana bentuk kempen? Adakah bentuk kempennya seakan mempunyai pact dengan pihak di sebelah sana, don't, never mind, you can keep the don't, tetapi Parlimen serah kepada orang tiket? Adakah begitu bentuknya? Nampaknya andaian saudara ni jauh lebih daripada apa yang saya boleh fikir. Atau sebenarnya keadaan sebegini tak pernah saya fikir. Dan jadi itu tak pernah terlintas dalam fikiran saya. Dan kalau nak menyentuh tentang strategi kempen, masih awal lagi. Yang usaha tu saya rasa, kalaulah kita betul-betul kita ikhlas, hikmat itu bukanlah di bibir mulut saja. Hikmat itu kenalah kita buat dengan seikhlas mungkin. Delivery ataupun kata tu dikotakan dan dilaksanakan, itu yang usaha. Memang dalam kawasan Pandan ini terdapat banyak masalah, tapi kadang-kadang saya terpaksa juga maklumkan di pihak yang berkenaan, pihak pengadu ataupun pihak berkuasa tempatan, ya, bahawa aduan yang tertentu tu sebenarnya bukanlah dalam bidang kuasa dan bidang tugas saya. Saya bukan nak lepas tangan, tetapi kenalah kita ikut, ya, apa yang ada, apa yang tertera dalam sistem pentadbiran kita. Kalau ianya di bawah bidang kuasa dan bidang tugas pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri, maka saya kena maklumkan. Dan ada juga kes-kes yang tertentu yang terpaksa saya ambil alih, walaupun ianya patutnya dipikul, ya, oleh PBT. Tapi biarpun begitu, saya tetap berbuat demikian. Saya tetap, ya, mengambil alih kerja yang tertentu kalau ianya ternak sangat, ya, dan saya akan ikut saya ikut juga prosedur tertentu, ya, dengan memaklumkan pihak PBT misalnya. Itu pun saya dah buat lah, bukan setahun dua, sejak dulu lagi. Dulu di bawah BN, Selangor di bawah BN, sekarang ni di bawah Pakatan. Bagi saya kerja tu sama juga. Okey, melihat secara makro, Datuk Seri, MCA di mata orang tiket ketika ini, saya pernah meluahkan perasaan dan juga pandangan saya secara kritikal dan lantang, sehingga menyinggung perasaan pemimpin-pemimpin
sekarang, pemimpin-pemimpin MCA sekarang. Tapi saya cakap tu dengan penuh ikhlas. Yang usaha tu saya rasa sesebuah parti termasuk MCA, kalaulah kita tetap nak jadikan diri kita relevan, relevan di persada politik negara dan relevan di mata rakyat, maka perlulah sesebuah parti itu berani berdepan dengan perubahan. Perubahan tu bukan saja perubahan luaran, tapi juga perubahan dalaman, dan juga ada kesanggupan untuk merubah dirinya, sama ada atas nama reformasi ke ataupun transformasi ke, itu lain hal lah. Yang usaha tu keberanian dan kesanggupan dan juga kebijaksanaan, itu yang usaha. Dan kalaulah kita terus berada dalam takum minda yang lama, yang sedia ada, apa yang merupakan resipi yang akan menghasilkan kejayaan dulu, tidak semestinya berkesan sekarang. Itu yang saya nampak dan pernah saya cakap begitu secara lantang. Jadi bagaimana hendak membuatkan, adakah Datuk Seri melihat kepada MCA masih gitulah, sebab saya pernah gagal dalam usaha saya cuba nak merubah takum minda ahli saya dan juga hala tuju perjuangan parti dalam masa yang cukup singkat, iaitu tak lebih daripada 2 tahun. Sebab kalaulah masa saya menerajui parti MCA pun tempoh yang kalau injury time ataupun masa yang disisikan untuk menangani masalah dalaman tu, saya rasa masa untuk saya betul-betul berurusan secara serius itu memang pendek. Dan saya pun faham juga rintangan dalaman itu yang paling hebat sekali. Walaupun saya gagal, tapi saya tetap berharap orang lain akan berjaya, akan dapat bersifat reformis ataupun sanggup nak merubah parti itu demi kebaikan. Dan saya pernah cadang juga, kalaulah boleh, apalah salahnya parti itu berkiblatkan perjuangan baru, perjuangan yang beragenda semasa. Maksudnya apa yang relevan sekarang, dan bukannya kita terus terbelenggu dalam politik satu-satu kaum aja, saya kata. Itu yang pernah saya cakap. Ataupun orang kata race-based politics. Apa yang dikatakan oleh Datuk Seri, matlamat Datuk Seri adalah menjadikan Barisan Nasional itu sebagai sebuah parti yang tidak ada parti-parti kecil lain. Itu pun satu-satunya impian. Tapi kita tahu bukanlah senang kita nak gabungkan kesemuanya 14 buah parti yang masing-masing mempunyai pengikutnya, perlembagaannya, aspirasinya. Tapi sekurang-kurangnya kenalah ada satu pegangan, satu pedoman yang sama. Itu bukan senang. Kita nampak sekarang ni dalam Pakatan Rakyat pun acuan dia sekarang ni pun nampaknya bukan senang. Dia tu 3 parti aja. Saya cakap ni bukan saya ni nak kritik apa. Saya cakap ni sebagai satu bandingan. Sebab kalaulah Pakatan Rakyat biarpun belum lagi mendaftarkan diri ataupun belum dapat lagi pendaftaran sebagai parti tunggal, tapi kita nampak bahawa 3 parti pun bukanlah senang nak seragamkan hala tujunya. Apatah lagi 14 buah parti, masing-masing ada sejarah dia.
Itulah. Adakah itu maksudnya race-based politik tu akan masih relevan? Bagi saya inilah satu-satunya yang perlu kita kikiskan. Barulah kita dapat melahirkan bangsa Malaysia yang sejati. Kalaulah kita ni terus terbelenggu dalam taku minda yang sama, selama itulah race-based politics akan terus subur. Adakah Datuk Seri On Tiket masih menyayangi MCA dan Barisan Nasional? Saya tak pernah menyembunyikan ni pandangan saya dan juga perasaan saya. Bila saya bersuara kritikal dan lantang terhadap sesuatu isu, ianya tak bermaksud bahawa saya nak hancurkan parti ataupun entiti itu. Sebenarnya kalaulah kita bayangkan, ya, dalam hidup kita pun sama juga. Kalaulah kita ni bersikap kritikal ni ada dua ragam. Satu, kritikal untuk menjahanamkan ataupun menghancurkan sasarannya, dan satu lagi disebabkan oleh cintanya ataupun sentimennya. Maka dia berharap yang dikritikkan itu, yang disasarkan, yang disasarkan itu, ya, akan merubah, demi kebaikan. Tapi kadang-kadang saya nampak dalam parti kita ni pun terdapat banyak sangat ni orang politik sekarang ni yang suka ataupun asyik nak dengar ni sanjungan saja. Kalaulah kritikan itu semuanya dilabelkan sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang berniat jahat, saya rasa kesal lah terhadap ni sikap sebegini rupa. Okey, Datuk Seri. Second last question lah. Ya. Apakah yang membezakan Datuk Seri On Tiket dan DAP serta pemimpin-pemimpin DAP? DAP itu lain. DAP itu sebenarnya, saya nampak DAP setakat ini diorang pun laung-laungkan anti rasuah dan sebagainya, anti piliwingan dan sebagainya. Itu tak salah bagi saya. Tetapi kalaulah dalam usaha nak membanteras rasuah dan piliwingan, penyalahgunaan kuasa, takkanlah kita hanya sanggup berbuat demikian secara memilih. Maksudnya, kalaulah sesuatu penyelewengan yang berlaku pada parti lawan, kita tuding jari, kita cakap, itu tengok, ni parti lawan ataupun parti pemerintah lah dalam hubungan ini. Bila DAP menuding jari, dia tuding jari pada parti pemerintah, yang buat ini, buat itu tak betul. Tetapi bila sesuatu yang sama berlaku pada diri dia, tak kisah sama ada kes itu besar ke atau tidak. Tapi kalau rasuah tu tetap rasuah, kalau penyelewengan tetap penyelewengan. Dan takkanlah ni pihak DAP sanggup berdiam diri. Itulah double standard. Tapi dalam hubungan ini saya kena jelaskan pendirian saya. Bagi saya tak kisah. Kalau kita betul-betul kita bertegas, untuk membanteras rasuah ataupun penyelewengan, maka kita tidak semestinya, tidak seharusnya memilih bulu. Kalaulah ianya berlaku pada orang kita sendiri, di bawah hidung, orang kata di bawah hidung kita, takkanlah kita berdiam diri. Sesuatu yang tak baik tetap tak baik, sama ada ianya berlaku di kem sini ataupun kem sana. Bagi saya, bila saya mendedahkan ataupun bila saya menegaskan bahawa isu PKFZ tu kena soal siasat kena disusuli
dengan rapi secara mendalam dan secara meluas. Saya tak berniat bahawa saya nak jatuhkan kerajaan. Saya berbuat demikian untuk kebaikan. Sebab sekurang-kurangnya saya tahu hulu hilirnya. Bukanlah semacam parti lawan yang tak tahu hulu hilirnya, sehingga dia tu sanggup tuding jari secara melulu dan merata-rata. Okey, Datuk Seri, last Saya question. Rafizi Ramli kononnya nak seperti yang saya patah balik kepada kawasan Pandan. ya, Adakah Datuk Seri sedia untuk berdebat dengan Rafizi sekiranya beliau ni kan seorang tokoh pendebat katanya? Sekiranya mahu berdebat dengan Datuk Seri. kalau nak berdebat, takkanlah hanya kita berdebat menjelang PRU. Saya ni berdebat tak memilih masa. Dulu dengan Lim Guan Eng pun tahun 91, 21 tahun yang lalu saya berdebat. Masa saya di Pemuda dulu. Dengan Kit Siang pun pernah berdebat. Dengan ni orang PAS pun pernah juga berwacana. Bagi saya itu bukanlah satu-satunya gimmick yang bermusim. Kalau ianya hanya dianggap sebagai gimmick yang bermusim, saya tak percaya tu. Sebab menang kalah dalam PRU tu tak bergantung kepada debat saja. Kalau debat boleh menentukan menang kalah PRU, itu lain hal. Tapi selama ni saya nampak yang mustahak sekali. Selain daripada debat, apa lagi? Sama ada kita sanggup buat sesuatu ataupun kita sanggup berkhidmat secara terancang dan secara konsisten dan lestari untuk rakyat, ataupun sebaliknya. Dan bukannya secara bermusim lah. Saya cakap tadi. Datuk Seri Amtikat, thank you very much.